Bahawa ni pengarah Syamsul, tuan-tuan. Kenal Syamsul? Pengarah filem KL Gangster. Tuan-tuan tak tengok KL Gangster? Filem yang dibuat scene cukup cantik, tuan-tuan. Filem yang bagus. Filem yang makan kosting 8 juta. Meletup berapa biji kereta, 3 biji ke 4 biji. Rosyamno lawan. Cantik filem tu, tuan-tuan. Tuan-tuan tak tengok ke? Dengan dimandu aku. Dimana tu. Jadi filem ni, tuan-tuan, makan kosting 8 juta. Rupa-rupanya Syamsul dengan Yusuf Haslam ni, mereka ada satu tahfiz mereka jaga. Mereka ada jaga. Rupanya Syamsul ni jadi orang sembahyang, orang solat. Dengan sebab dia solat tu sikit dan dia jaga tahfiz, keuntungan yang dapat hasil filem tu dia salurkan kepada tempat yang baik. Tu dia salurkan kepada tempat yang baik dengan sebab dia solat, dengan sebab dia ada jaga tahfiz, untung tu dia bagi. Bahawa ni filem dia kena hijack, tuan-tuan. Filem dia kena sabotaj. KL Gangster patut untung, tapi ada satu orang telah khianat dia, keluarkan filem dia dalam bentuk cetak rompak awal sebelum daripada filem itu sempat ditayang di Pawagam. Dia agak marah, kecewa. Dia sampai sebut, dia kata, kalaulah saya tahu macam ni orang nak buatkan saya, lebih baik saya jadi imam ngaji tahfiz lagi senang. Kan? Pasal apa disebut tanda tu? Tanda dia ada keimanan. Tapi alhamdulillah kes ni filem tu untung juga. Untung juga, tuan-tuan. Cuma bagusnya hasil keuntungan tu dia gunakan benda itu untuk buat kerja agama. Walaupun hak lain dia berfoya-foya, tapi dengan adanya orang yang sedikit baik begitu pun condong untuk bantu agama. Yang ni saya kata, apa salah di harta? Salah di harta kalau harta itu digunakan untuk buat maksiat, itu baru dijadikan dunia lebih hina daripada bangkai. Tapi kalau dunia digunakan untuk program agama, ni tengok, sebab ada duit beli iPad. Dunia tak tuan-tuan, memang dunia, tapi digunakan untuk akhirat. Agak-agak iPad masuk syurga tak tuan-tuan? Lepas tu soalan-soalan orang tak ditanya, Ustaz, saya punya iPhone masuk syurga tak? Ada dulu seorang makcik tanya, Ustaz, kucing saya masuk syurga tak? Tapi dah kena marah Ustaz tu. Makcik tu fikir kucing masuk syurga. Makcik pun boleh tentu lagi masuk syurga. Tu fikir macam kucing masuk syurga. Marah kucing tu. Tanya tu betul lah. Sebab dia sayang sangat ke kucing tu, kucing boleh masuk syurga dah. Kan? Ada orang tanya kita, ni yang kita guna benda-benda agama ni boleh masuk syurga sekali kita tak? Ini orang tak nak tanya. Sebab tu saya nak beritahu, sebenarnya kekayaan bukan masalah dalam Islam. Kaya lah sekaya-kaya, suruhlah berniaga semeniaga-niaganya. Pulung semua-semua kau dapat projek dan cara dia betul, kena guna. Akibat hati-hati yang salah faham ni, tuan-tuan, apa masalah dunia Islam sekarang? Saya nak cerita masalah dunia Islam sekarang. Kekuatan GDP. GDP ni KDNK lah, keluaran kasar dalam negeri kan? Dalam negeri tu ada keluaran kasar, keluaran dalam negeri kasar, maknanya dipanggil KDNK, jumlah pendapatan negara. Satu dunia Islam, pendapatan negara-negara Islam bila dikumpulkan hanya 1 triliun. Banyak 1 triliun Ustaz, memang banyak. Tetapi Amerika saja, kekuatan ekonomi dia, KDNK dia 12 triliun. 12 triliun, negara seluruh negara umat Islam 1 triliun. Tuan-tuan, pendapatan yang dimiliki oleh Perancis, pendapatannya 1 triliun. Bila diukur dengan seluruh negara umat Islam, 1 triliun. Sedangkan kekayaan duduk di negara umat Islam, biji duduk negara umat Islam, kelapa sawit ada negara umat Islam, ayam, binatang apa bala semua duduk negara umat Islam. Kenapa umat Islam tinggal kaya ni? Kononnya Nabi larang kaya. Dia tak nak faham ni. Jadi tuan-tuan, saya bukan nak suruh tuan-tuan berniaga lah tak, yang dah baca di PKL macam tu lah. Jangan salah faham lah. Cuma nak bagi pandangan baru kepada generasi yang akan datang. Aku tak mahu dah hampa jadi macam kami ni. Hampa kena berniaga,
kena buat kerja sungguh, jadikan itu benda agama, sebab agama suruh kau menjaga. Maka tuan-tuan, kita jangan salah faham. Islam tak pernah menghalang untuk kita ambil dunia sebagai jalan menuju akhirat. Sebut selalu tuan-tuan di mana-mana. Semalam ke bila? Tak ingat, Manchester City menang 7-0. Kita tengok pula. Kita suka faham ke tuan-tuan? Bahawa ni dia kalah dengan Chelsea. City kalah dengan Chelsea atas kesilapan teknikal. Pemain Chelsea pergi tanduk, keeper dia tak sempat nak pegang bola. Gol. Kalah dengan Chelsea. Tapi menang pula 7-0. Orang tunggu ramah Samir Nasri. Kau kenal Samir Nasri? Ini pemain terbaik yang agak termahal. Dia lepas Yahya Toure, dia lah di antara yang mahal. Ustaz cerita bola boleh ke tak? Boleh lah. Nama aku kuliah cerita, aku nak cerita. Yang saya nak cerita, Samir Nasri ni dia orang Islam, asal Algeria. Bapak dia pemandu bat, mak dia seorang cleaner. Duduk di Perancis. Semasa tinggal di Perancis, masa tu umur dia kecil, baru 7 dan 8 tahun, itu dah kecil lagi. Masa tu kita tengok Perancis masuk Piala Dunia lawan dengan Brazil. Ingat tak tuan-tuan zaman tu? Zaman tu bila tengok Perancis lawan dengan Brazil, masa tu yang main Zinedine Zidane. Orang cukup berbangga dengan Zinedine Zidane, tapi dia seorang Muslim. Bila dia main hebat, maka bapak dia tanya, Samir nak jadi macam Zidane tak? Bapak dia tanya. Dia jawab, boleh ke? Saya tak pandai main, boleh ke? Tapi kalau kamu minat sungguh bola, bapak akan dorong kamu untuk